Assalamualaikum, 23 hari bulan 2024. Semalam serangan Rusia tertumpu pada power supply di Ukraine dengan 31 misail Kimzhal dan Iskandar misail dilancarkan dan drone. Dan Zelensky berkata semua misail ini dapat dipatahkan. Tapi kalau Ukraine berjaya, kenapa Dnipro Dam kena bom dengan misail Rusia di kawasan Kharkov region? Dan tujuan Rusia mengebom dua tempat ini iaitu Kharkov dan Dnipro kerana Rusia merancang nak buat buffer zone, iaitu kawasan selamat untuk Ukraine tidak dapat melancarkan misail ke kawasan selamat Rusia. Dan Ukraine menghadapi masalah elektrik. Dan dam ini tak pecah, tapi control room dam ini Rusia bom dengan tepat. Inilah dikatakan guided bomb Rusia yang terbaik. Dan US Ally cuba dapatkan 155 mm artillery shell dan boost pengeluaran yang ketinggalan jauh dengan Rusia. Shoigu pula semalam melawat kilang bom FAB 1,500 kg dan FAB 3,000 kg. Makin parah Ukraine menjadi tempat Rusia menguji senjata mereka yang terbaru. FAB 3,000 kg. Inilah bom yang terberat untuk Rusia. Guided missile lagi. Dan Macron berkata di meetingnya, dia berkata Ukraine akan jatuh dengan cepat kalau tidak mobilize askar yang banyak. Dan Jeneral NATO Bauer berkata Ukraine bukan perlukan senjata sahaja. Ukraine kena melatih askar mereka hingga last man standing di Ukraine. Mereka sekarang tak ada berbual nak hantar askar. Mereka berbual untuk Ukraine melatih lagi askar mereka untuk dihantar ke medan perang. Hinggakan ke last man standing. Dan inilah Europe plan. Pakai rakyat Ukraine selagi boleh dan Europe akan dapat bersedia untuk berhadapan dengan Rusia lagi 4 ke 5 tahun. Kalau dari mula perang Rusia berkata tujuan menyerang Ukraine adalah kerana membersihkan Ukraine daripada Nazi dan membersihkan Ukraine daripada senjata Western. Dan tiba-tiba hari ini Peskov, jurucakap Putin, berkata sekarang Rusia akan bersihkan Ukraine dari rejim Zelensky. Dah tukar tune Rusia dah tukar tune. Dan kalau Rusia nak berbincang dan untuk menghentikan perang ini bukan berbincang dengan rejim Zelensky. Ini kata-kata Peskov. Dan nak saya ingatkan teman-teman yang 155 mm artillery shell hanya membawa bahan letupan sebanyak 7 kg sahaja. Tapi Rusia mengeluarkan bom yang seberat 3,000 kg bom. Macam mana? Powerful tak powerful Rusia sekarang? Semakin hari semakin banyak bom-bom yang terbaru dia perkenalkan dengan musuh-musuh dia. Bravo Rusia. Mereka berkata dapat menawan kubu Hamas Israel. Mereka berkata dapat menawan kubu Hamas. Dan kita dapat berita dari Hamas yang kebanyakan mereka Israel yang menawan Al-Shifa Hospital. Israel menipu dengan berkata mereka berjaya membunuh 100 lebih dan menawan 600 orang di Al-Shifa Hospital. Dan mereka dapat menawan kubu Hamas dan kita dapat berita yang Hamas katakan yang mereka Israel publish gambar-gambar askar Hamas. Ini adalah menipu. Kerana kebanyakan ketua-ketua Hamas tidak berada di Gaza. Ketua-ketua Hamas berada di luar Gaza. Dan orang-orang kuat Hamas yang ditawan Israel ialah Muhammad Al-Junaidi dari
Suzaya Brigade. 2. Samir Abu Auda, in charge missile. Ahmad Samara, in charge tunnel. Hamas. Omar Asaida Ahmad Ali, in charge West Bank. Muhammad Kawasmi yang pernah menculik rakyat Israel tahun 2014. Mereka ini yang dikatakan telah ditawan oleh Israel di hospital Al-Shifa. Dan Hamas berkata kamu menipu. Dan dari berita Israel, China Ota Arnold buat kesilapan dengan publish gambar Rais Saad Al-Qassam Brigade. Dan mereka meminta maaf kerana mereka berkata mula-mula mereka dah menahan Rais Saad ini, tapi sebenarnya gambar orang lain yang mereka publish. Nampak mereka menipu. Mereka menipu yang mereka dah menawan beberapa orang kuat Hamas. Mereka publish dekat berita. Dalam masa yang sama Hamas kata ini bukan orang aku. Ini bukan ahli Hamas. Ini adalah orang awam. Jadi mereka menawan dan publish untuk menunjukkan dunia yang mereka berjaya melakukan sesuatu terhadap Hamas dalam perang ini. Jadi lepas ni bolehlah mereka mendapat simpati daripada dunia-dunia luar, dan Amerika akan bagi lagi senjata, Amerika akan bagi lagi mereka masa untuk berperang dengan Hamas, kerana mereka berjaya. Tapi dalam masa yang sama mereka tidak berjaya langsung. Mereka sanggup menipu untuk menagih simpati dunia. Inilah taktik war plan yang Israel lakukan. Takkanlah Hamas bodoh nak taruh beratus askar Hamas di dalam hospital tu. Hamas bodoh ke? Padahal Hamas berada di mana-mana sahaja di Gaza. Dia tak duduk di dalam hospital tu buat office ke apa, tidak. Ini yang Israel cuba cerita dekat dunia. Dan Blinken baru balik daripada Egypt dan Egypt dah katakan Egypt takkan buka border apa semua. Egypt dah berkata kepada Blinken yang red line apa semua, jika Rafah diserang, dan Egypt pun telah memperkuatkan benteng mereka di Egypt dan Rafah kerana tak nak rakyat Palestin keluar daripada border itu. Dan Israel nampak benda ni. Sebab tu Israel sekarang nak serang pun tak boleh serang pasal tak cukup askar, tak cukup senjata. Sebab tu dia nak serang, dia cakap nak serang, tapi sampai sekarang pun dia tak serang. Dia pun takut juga, Israel ni. Jadi mereka masih belum lah nak cakap nak cakap askar. Mereka sekarang meminta lagi 7,000 askar daripada pengaruh-pengaruh Yahudi di sana, untuk memberi mereka satu kumpulan, bagi mereka 7,000 askar untuk berperang. Sebelum ini anak-anak muda ni hanya sembahyang sahaja di Israel, tapi sekarang mereka pun kena berperang. Mereka kekurangan askar, teman-teman, Israel sekarang. Sebab tu mereka tertekan dan mereka cuba untuk buktikan yang mereka dah lakukan sesuatu. Jadi yang jadi mangsa sekarang Hospital Al-Shifa lah. Dan juga Blinken lepas bertemu dengan Presiden Egypt, dia pergi ke berjumpa dengan Netanyahu dan katakan, ingat, red line adalah Rafah tidak boleh diserang. Kerana sekarang di belakang kamu tidak ada dunia yang menyokong apa yang kau buat. Jadi kalau apa-apa terjadi, dah terang-terang lah, kalau apa-apa terjadi kat Rafah tu, saya rasa pasti akan ada negara-negara Arab yang bukan hanya marah saja, mereka dah warning, mereka tak kira lah apa yang akan terjadi.
Kerana rakyat di Rafah ni, orang nampak mula-mula mereka berada di Gaza, mereka dihalau ke Rafah, dan Israel berjanji jika engkau lari ke Rafah, kami tidak akan mengusik kamu. Tapi apabila rakyat Palestin yang dah bergerak ke Rafah 1 juta lebih ni, mereka dah bergerak ke Rafah dan mereka menipu. Mereka berkata Hamas ada kat Rafah pula. Dunia nampak penipuan ini. Sebab tu red line ini Israel tak boleh langgar. Itulah yang paling penting. Kita doakan untuk Palestin, teman-teman, di bulan puasa yang mulia ini. Assalamualaikum, dan jangan lupa like, share dan komen. Selamat berpuasa. Hurrah everybody.